Jelutong ni 8 minit je hari biasa. Dah lama dengan dia. Sila. Salam sejahtera Tuan Yang Dipertua. Saya Wakil Jelutong bangun untuk membahas titah baginda Yang Di-Pertuan Agong bagi penggal pertama Dewan Rakyat ke-13. Oleh kerana kesuntukan masa, saya hanya akan menyentuh satu perkara saja, iaitu mengenai Petroleum Development Act 1974 ataupun PDA singkatannya, di bawah tajuk Petronas untuk siapa. Dalam perbahasan wakil DAP dari Raup semalam, ada disebut jasa-jasa baik Pak Engku Gua Musang ketika dan sesudah PDA diluluskan di Parlimen ini. Lantas, Petronas ditubuhkan sejak tahun 1976 untuk mengaut hasil-hasil alam yang Tuhan kurniakan khusus untuk generasi-generasi akan datang. Namun, setelah 37 tahun kebelakangan, kurnia Tuhan dalam bentuk minyak dan gas nampaknya telah lebih diguna untuk menjamin kesinambungan hayat satu-satu parti politik. Petronas bukan untuk Melayu, bukan untuk Bumi Putra Sarawak dan Sabah, bukan untuk Cina, India atau orang asli. Bukan. Petronas hanya membuka buku akaunnya di depan pengerusi UMNO. Petronas hanya untuk UMNO. PDA sudah terpesong dan melencong. Sebab itu dalam laporan The 2013 Resource Governance Index yang mengkaji dan menyukat mutu dan prestasi tadbir urus 58 negara penghasil minyak, gas dan galian di seluruh dunia, Malaysia terletak di darjat yang bawah, nombor 34 daripada 58. Juara dalam laporan The 2013 Resource Governance Index ialah negara Norway. Malah Timor Leste, satu negara muda yang baru merdeka daripada jajahan Indonesia pada tahun 2006, kedudukannya adalah nombor 13 daripada 58. Timor Leste jauh lebih elok daripada kita Malaysia. Saya ingin menyatakan dalam dewan ini bagaimana Malaysia begitu mundur kedudukannya dalam indeks tadbir urus sumber alam yang berkenaan, agar kita tidak termakan sumpah sumber alam atau dengan izin the resource curse, di mana negara-negara yang kaya, rakyat yang miskin dan berbalah, yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa ke dana. The Resource Governance Index merupakan satu kajian tahunan yang dikelolakan oleh the Revenue Watch Institute. Meskipun ianya bukan satu kajian yang terulung, namun ia merupakan satu kajian yang tunggal terdapat di dunia buat masa kini. Maka kita gunakannya sebagai satu pengukur bagi menyukat prestasi tadbir urus bidang di extractive industries dengan izin, sehinggalah muncul satu model yang lebih menyeluruh suatu hari nanti. Kedudukan dalam indeks ini ditentukan menerusi 7 natijah yang besar, iaitu 1. Penetapan institusi dan undang-undang. 2. Bagaimana hasil minyak dilapor. 3. Perlindungan tadbir urus dan kawalan kualiti. 4. Faktor-faktor persekitaran yang mendukung tadbir urus yang baik. 5. Prestasi syarikat-syarikat milik kerajaan. 6. Tabung sumber alam ataupun the natural resources funds untuk generasi akan datang. Dan 7. Laporan pemindahan subnasional yang komprehensif. Dalam laporan Resource Governance Index 2013, beginilah skor ataupun pencapaian Malaysia berbanding Norway dan Timor Leste. Kalau dari segi ranking keseluruhannya, daripada 100 mata, Norway mencapai 98. Dari segi Timor Leste, keseluruhan 100 mata, Timor Leste mencapai 68. Manakala Malaysia daripada 100 mata kita mencapai 46, fail. Dan dari segi ranking di antara 58 negara yang disukatkan, Norway tempat nombor 1, Timor Leste nombor 13, kita Malaysia nombor 34. Malaysia merupakan pengeksport gas asli cecair yang ketiga terbesar di dunia pada tahun 2010. Sektor petroleum menjana 14% pendapatan kerajaan serta 10% KDNK dan 20% nilai ekspor pada tahun 2013.
Dari segi natijah yang saya sebutkan tadi, bagi sektor institutional and legal setting, natijah yang pertama, Malaysia mencapai 39 mata daripada 100 mata bagi natijah tersebut, duduk di tangga ke-49 daripada 58 negara yang dipantau dan disukat. Bermaksud walaupun 37 tahun sesudah Petroleum Development Act, kerangka legislatif kita masih lemah. The PDA 1974 memberikan kuasa eksklusif kepada Petronas untuk mengurus sektor petroleum dan gas dengan berpandukan satu dasar yang agak luas dengan izin Broad Policy Guidance. Petronas lah regulator, Petronas lah pemberi lesen berdasarkan beberapa syarat bukan teknikal seperti penglibatan pihak berkepentingan tertentu, malah Petronas lah pemain langsung dalam industri minyak dan gas. Sebagai regulator, Petronas mengutip semua bentuk bayaran daripada para pelesen termasuk cukai. Sebahagian hasil tersebut diguna untuk menampung perbelanjaan Petronas, akan tetapi hasil-hasil tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam perhitungan perbendaharaan. Ringkasnya, Malaysia tiada sebarang regulator yang berkecuali the independent regulator dalam sektor ini. Sememangnya, tiada juga sebarang undang-undang kebebasan maklumat di Malaysia dan akta rahsia rasmi turut menyekat sebarang pendedahan atas alasan keselamatan negara. Kedua, natijah reporting practices, pengamalan skor 45 daripada 100 mata serta mencapai tangga ke-32 daripada 58 negara. Ini adalah kerana negara kita jarang ataupun tidak langsung menerbitkan maklumat mengenai kontrak atau subsidi-subsidi yang berlandaskan tabung dana sumber asli. Contohnya, aspek-aspek penting dalam prosedur pelesenan seperti peraturan-peraturan lelong oil fields and gas fields, syarat-syarat kelayakan pembida tidak diterbitkan secara terus. Beginilah cara tadbir urus Petronas apabila pasaran minyak dan gas keliaran dengan berita bahawa dengan secara sepi syarikat Pexco Sarawak NB yang dikaitkan dengan kumpulan usaha tegas yang lagi dikaitkan dengan T. Ananda Krishnan telah diberi lesen konsesi dalam bentuk 4 production sharing contracts ataupun PSC di sebelah wilayah barat pelantar Central Luconia yang seluas 20,000 square kilometer dengan bekalan gas dijangka sebanyak 35 trillion cubic feet. Ya, 2 minit lagi. Saya minta Perdana Menteri untuk memberikan penjelasan sama ada angkara pemberian konsesi kepada Pexco Usaha Tegas Ananda Krishnan itu ada sama ada ia salah ataupun tidak benar. Saya akan lompat oleh kerana kesuntukan masa dan juga untuk mematuhi perintah yang dipertua. Saya masuk ke natijah yang seterusnya yang paling penting bagi saya, iaitu tentang penubuhan tabung sumber alam. Petronas mendirikan National Trust Fund pada tahun 1988, iaitu 12 tahun setelah Petronas beroperasi dan kini berusia 29 tahun. Sebesar mana dana dalam tabung ini pada masa kini tidak jelas. Saya pohon Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan dapat memberi penjelasan yang setimpal dengan secepat mungkin. Cacat celahnya bagi hemat saya ialah tabung tersebut diuruskan oleh Bank Negara. Namun kuasa penetapan dasar adalah dalam tangan Kementerian Kewangan, juga di bawah Jabatan Perdana Menteri secara merangkap. Dalam laporan-laporan Kementerian Kewangan, tiada sebarang maklumat diberi mengenai peratusan pendapatan yang Petronas yang harus carumkan ke dalam tabung sumber asli tersebut. Sepanjang 30 tahun lebih yang lalu, kenapa Petronas begitu tidak telus? Maka dengarlah jeritan rakyat. Petronas untuk siapa? Transformasi ini kalilah. Patut menjunjung kasih baginda. Terima kasih.